Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi hari ni teacher nak tunjukkan rules untuk kita lukis ray diagram pada mirror. Okey, so last time kita dah belajar rules ataupun ray diagram untuk lens. Okey, kali ni untuk mirror. And dalam kita punya previous video, kita dah tahu mirror ada 3 jenis. Okey, so kita ada concave. Kita ada concave mirror. Okey. Kita ada convex mirror dan juga plane mirror. Okay, sekarang kita akan tengok concave mirror dulu. Okay. Untuk concave mirror, okay, sebenarnya concave mirror itu datang daripada potongan daripada satu sphere. Sebab tu dia panggil spherical mirror. Okay, so ini ialah satu sphere, satu sfera. Okay, so kita nak ambil sphere tu. So first kita kena tengok titik tengah. Okay, so kita akan lukis guna jangka lukis, guna kompas. So ini kita punya, teacher tak ada kompas so teacher freehand je. Okay, let's say ni kita punya center. Okay, so ini kita tarik pergi ke hujung sini untuk membentuk concave mirror. Okay, jadi kita akan padamkan bahagian yang kita tak perlulah sebab concave mirror bukannya semua. Okay, so selalunya lebih kurang macam tu. Okay. Alright, so di hujung sekali ini dilabelkan sebagai huruf P. Okay. So katakanlah tadi bulatan asal tadi ni, katakanlah dia punya radius ni ialah 6 cm. Okay, katakan dia ialah 6 cm. Jadi 6 cm tu daripada center ke P. Antara center dengan P ni, tengah-tengah, okay, di antara ni ialah F. Kalau radius tadi ialah 6, jadi maksudnya jarak C ke F ni 3, jarak F ke P ni pun 3 cm. Kerana teacher kata tadi radius ialah 6 cm. Okay, so itu dari segi cara macam mana kita nak dapatkan kedudukan C, kedudukan F dan juga kedudukan P. Jadi apakah maksud C, F dan P? So P ni ialah pole of kita punya mirror. Dia punya paksi lah ataupun apa dia panggil, tiang, tempat letak mirror. Okay, since kita kata ini ialah concave mirror, maka dia punya bahagian yang tak ada cermin ni kita highlight, kita shadekan dia. Okay, so yang bahagian putih ni aja yang ada cermin. Ingat jarak C ke F mesti sama dengan jarak F ke P. Dan jarak C sampai P must be your radius of the original sphere. Okay, so ini kita panggil curvature lah, the radius or the center of the curvature. Lengkungan, titik tengah lengkungan itu. Okay, jadi rules lukisan dia sama macam lens tu, tak ada beza pun. Katakan objek itu berada di kedudukan, okay, sekejap okay, katakan teacher lukis kedudukannya di sini. Okay, objek sentiasa kita wakilkan dengan bentuk arrow, tunjuk ke atas. So, kita lukiskan dia punya gerakan guna pen hijau. Okay. So, daripada atas anak panah ni, dia akan pergi tegak. Okay, jadi kalau pergi tegak, kita belajar hari tu, kalau dia pergi parallel, dia akan pergi ke F. Disebabkan sekarang dia tak boleh tembus cermin. Okay, sebab cermin tak boleh tembus, dia bukan lens. Maka dia akan reflect. Alright, so dia akan reflect ke mana? Ke F. Right, so ini kita punya yang pertama. Okay, kita perlukan dua lah, sekurang-kurangnya 2 untuk tengok di mana titik persilangan. Masih kita gunakan teknik mencari titik persilangan. Tu je cara dia. Okay. So satu lagi, kalau dia datang daripada atas objek ni, dia terus pergi ke F.
Okay, kalau dia terus pergi ke F, lukis biar clear sikit. Oops. Ni maksudnya teacher punya drawing tu tadi tak tepat lah. Okay, so kalau dia pergi F, dia punya reflection akan parallel dengan kita punya principal axis. Okay, ingatlah yang biru ni ialah kita punya principal axis. Okay. So, garis hijau dengan garis purple ni pun dah ada titik persilangan dia kat sini. Okay, so maka dekat sinilah kita punya objek telah pun kita punya image terbentuk. Okay, daripada principal axis nak pergi ke tempat bersilang, dia turun bawah. Jadi maksudnya dia ialah terbalik lah, inverted. Okay, dia ialah inverted. Okay, so sekarang teacher nak tunjuk rules je dulu. Okay, dia punya karakteristik nanti kita akan belajar dalam satu video yang lain. Okay, so sekarang teacher dah tunjukkan. Okay, kita padamkan kita punya image tu. Okay, rules yang pertama ialah yang hijau. Okay, apabila dia datang secara parallel, bila kena cermin, dia akan terpantul pada F. Okay. Kalau dia datang kepada F ataupun kita punya focus, okay, ataupun focal point, bila kena cermin, dia akan pergi secara parallel. Dan lagi satu ialah jika dia datang daripada C, okay, katakan objek itu berada jauh daripada C. Okay, macam tadi kita buat objek dekat merah kan. Okay, katakanlah ini satu kes baru. Katakan kita ada objek ini. Katakan dia lalu C. Okay. Kita tukar colour. Tak apa, dia highlight je. Yang ni Okay, katakan dia terus lalu C. Yang ini dia tak akan bengkok, dia tak akan apa macam kita punya yang dululah. Okay, dia akan pergi jalan ini dan nak kena lukis anak panah patah balik jalan yang sama. So ada 3 rules okay. Kalau dia datang lurus, dia akan nanti dia akan pergi dekat F, dia akan pantul dekat F. Okay, rules yang pertama. Okay, yang kedua, kalau dia pergi dekat F, okay, lepas tu dia kena cermin, dia akan parallel. Satu lagi ialah kalau ada C, okay, dia pergi dekat C, awak cuma perlu lukis macam ni saja, cuma anak panah dia pergi dan patah balik. So ini 3 rules yang kita akan gunakan pada concave mirror. Okay, convex mirror adakah lain? Tu kita tengok dalam video yang akan datang. Teacher akan tunjukkan rules untuk convex mirror pula.